Dan kita selepas COVID ni saya minta lah supaya semua pihak bergabung bersama-sama membangunkan Malaysia dengan apa yang lebih baik, khasnya untuk masyarakat Melayu lah. Apa yang saya nak ulas ni ialah berkenaan dengan makanan dan sejarah lah. Seperti mana yang kita tengok dalam masa tempoh COVID ni, kita ada macam-macam versi cerita, kita ada macam-macam sudut pandang, kita ada macam-macam masalah di setiap lapisan masyarakat, dan kita ada tengok macam-macam cara dan kaedah untuk menangani COVID lah. Tapi dalam apa situasi pun, kita perlu bersetuju bahawa sekarang ni tengah berlaku satu keperluan terhadap makanan lah. Benda ni saya dah tulis tahun 2018. Saya pernah lah mencadangkan, tapi post tu tak viral. Tak kisahlah, jadi ada orang baca. Berkenaan dengan industri makanan dalam masyarakat Melayu lah, dekat Malaysia ni terutamanya lah. Kepentingan teknologi, kepentingan industri pembungkusan makanan yang dilihat sekarang ni sangat menjadi keperluan kepada masyarakat di seluruh dunia lah. Tapi dia fokus pada Malaysia lah. Benda ni, masa saya tulis tu, saya duk nampak lah berlaku satu masalah yang kritikal lah dekat masyarakat kita lah. Sebab kita ni pengeluar, kita ni pembuat lah senang cerita. Kita ada bahan asas. Kita yang menanam padi, lepas tu kita tanam sayur apa semua lah, ternak lembu, kambing semua kita. Tapi bila sampai di peringkat pertengahan tu, tak ada. Benda tu, rantaian tu terputus di tengah. Lepas tu di hujung tu kita hanya jadi penjual lah. Bukan tak ada orang Melayu yang masuk dalam industri ni. Ada banyak kawan-kawan saya yang terlibat dalam bidang pertengahan tu, daripada segi pembuatan dan pengeluaran produk makanan. Tetapi kalau kita tengok secara kasar, saya tengok secara kasar, industri tu hanya bertumpu kepada makanan bercorak tradisional. Kalau kita tengok krepek, biskut apa semua tu lah. Okay, itu tak masalah lah. Masing-masing ada pandangan, masing-masing ada cara dan untuk melihat benda tu sebagai satu bisnes. Tapi apa yang saya cuba nak ceritakan ialah, dalam keadaan macam ni, barulah kita nampak bahawa ada sebilangan orang-orang yang terlibat dalam dunia politik melihat bahawa ini adalah satu perkara yang perlu dibuat, dibincangkan dan dilaksanakan selepas COVID ni berlaku. Biasalah kita ni manusia, bila benda tu dah jadi, kita baru nak terberak, baru nak korek lubang. Inilah yang jadi kat Malaysia sekarang ni, khasnya kepada pemimpin kita lah. Okey, jadi berkenaan dengan masalah makanan ni, saya pun ada tulis tentang masalah yang berlaku pada tahun 1820 bila mana wabak malaria dan demam campak berlaku di seluruh dunia pada masa tu tahun 1820, dan benda ni pun sampai ke alam Melayu lah, terutama sekali di Kedah pada masa tu dan Pulau Pinang. Jadi kalau tengok daripada segi sejarah, kalau kita tengok kenapa pentingnya sebarang perai itu ialah salah satu dia selain daripada biji timah ialah untuk proses makanan. Sebab British jauh duduk di pulau, jadi keperluan makanan itu sangat mendesak. Orang putih kata cultivation kan, keperluan makanan itu sangat mendesak dan menyebabkan mereka terpaksa ambil sebarang perai itulah untuk penanaman padi. Dan makanan ini juga diimport daripada Perak. Perak dan Kedah lah daripada kawasan lembah Sungai Muda, dan di Perak pula daripada lembah Krian. Jadi masa pandemik tu berlaku, benda ni pun jadi perkara yang signifikan dan samalah yang sama kepada kita pada hari ni. Cuma dia sejarah ni dia tak begitu dipandang sebagai satu subjek sains sosial lah senang cerita. Sains masyarakat ni tak dipandang sebagai satu perkara yang penting untuk melihat sejauh mana masa depan akan berlaku. Sebab sejarah ni kita anggap macam payung sepatutnya dekat Malaysia ni lah. Tapi sayangnya ialah time hujan pun nak pakai payung kan. Kalau panas siapa nak pakai payung? Macam itulah yang berlaku pada bidang sejarah ni lah. Jadi berbalik kepada cerita makanan tu tadi, kalau dekat Malaysia, bila masuk tahun 80-an, terutamanya pada zaman dasar ekonomi baru mula dilancarkan 70-an, barulah kita nampak bahawa ada usaha-usaha untuk membangunkan industri makanan dalam masyarakat Melayu. Tapi kita masih lagi tak dapat mengejar disebabkan ada banyak faktor, khasnya daripada segi perangai lah, perangai masyarakat kita sendirilah.
Ada ketak saya dalam Facebook saya ni ada seorang nama Raja Hamzah ke apa nama dia. Dia selalu sebut tentang bantuan-bantuan yang diberikan kepada usahawan-usahawan kecil, iaitu mesin-mesin untuk buat apa-apa industri makanan lah. Tapi mesin ni akhirnya ada yang jual, ada yang lempak mata, ada yang tak guna langsung simpan dalam ban lah apa semua. Dan lain-lain tak jadi apa. Bila jadi macam ni, baru kita sedar bahawa kita nak tak nak kita terpaksa bergantung dengan China. Saya bukan nak resist, tapi benda ni kita kena terima dengan hati yang terbuka. Contoh macam saya pergi ke tempat saya ni, saya duduk di Kuantan. Biasa saya duduk dengan duit RM200, saya boleh beli banyak barang lah. Tapi saya perasan dalam 3-4 hari, iaitu pada hari yang saya beli di Pasar Raya tu, saya rasa barang tu macam sikit. Seolah-olah macam barang ni tengah naik dalam diam-diam. Jadi apa yang patut kita buat? Kita tak mampu untuk mengawal harga makanan disebabkan kita tak ada industri pertengahan yang mampu untuk mengeluarkan produk sendiri. Kalau kita tengok dalam sejarah China sendiri, kenapa berlaku pemberontakan Taipei, pemberontakan Boxer? Pada asal dia ialah kerana makanan. Bila lembah Yangtze tu banjir, makanan tak ada, orang mula melihat kepada golongan pertengahan dan bangsawan ni bermewah-mewah. Jadi masyarakat mula mempertikaikan kedudukan mereka dan cara hidup mereka. So benda ni jadi sekarang ni. Ni yang sekarang ni kita tengah duk tengok, kita tengah lalui ni, benda ni memang duk jadi sekarang. Dan begitu juga dengan di India. Bila berlaku penguasaan industri makanan oleh British dia beli semua ladang-ladang dan dia kawal makanan, dia kawal industri beras. Lepas tu ada ceti-ceti pula yang mengawal sistem tanah di India, menyebabkan masyarakat India tu bangun memberontak dan akhirnya mencetuskan kemerdekaan India tu sendiri. Tu yang berlaku dekat kita hari ni. Dan pada saya, satu sudut lah, saya rasa bersyukur, Alhamdulillah. Sebab mungkin ini cara Allah Ta'ala nak tegur kita lah. Sedarlah sikit bahawa perkara ni bukan satu perkara yang main-main. Sebab semakin mengecilnya industri makanan ataupun apa-apa industri tanpa dikuasai oleh bangsa majoriti, kita akhirnya akan tumbang dengan sendiri dia. Tak perlu perang, tak perlu nak bunuh-bunuh orang, tak payah. Benda ni yang berlaku dekat Palestin kalau hampa tengok. Bila mana kalau hampa baca buku Why Nation Goes to War, baca ada buku tu, dia cerita macam mana orang-orang kaya ni menjual tanah kepada Rothschild. Rothschild offer dengan harga yang tinggi. So, antara tanah yang dibeli oleh Rothschild ialah ladang-ladang kurma, ladang-ladang zaitun. Yang akhirnya menyebabkan orang masyarakat Palestin terpaksa bergantung dengan Yahudi. Dan ni benda ni tengah duk jadi kat kita sekarang ni. Tapi ialah masa aman 60 tahun dulu, kita tak ada apa masalah. Kita rasa tak apalah, boleh makan sudahlah, nak beli tak kisahlah, menega-menega lah. Bila dah jadi macam ni, baru kita rasa, baru kita terpukul dengan keadaan yang berlaku bahawa industri makanan untuk majoriti orang Malaysia, tu khasnya masyarakat Melayu yang majoriti penduduk di Malaysia ni sangat penting. Kita kena cari satu jalan macam mana untuk kita bangunkan balik semangat masyarakat kita untuk melihat kepentingan kepada industri ni. Saya mohonlah kepada semua kawan-kawan saya yang berada dalam bidang politik, tak kisahlah daripada mana-mana parti, supaya melihat balik kepada keadaan-keadaan. Dan kalau kita baca paper ini, bukan paper inilah, saya ada terbaca tadi, petani di Cameron Highland kerugian 1 juta sehari. Tu nilai yang banyak, 1 juta sehari. Makna kata sebulan 30 juta. Tanam sayur saja 30 juta sehari. So, saya menyerulah kepada kawan-kawan yang berada dalam bidang politik supaya melihat kembali kepada keadaan yang berlaku pada waktu inilah. Dan saya minta supaya sistem torrent, sistem tanah tu, khasnya dalam perihal tanah Bumiputera, label tanah Bumiputera tu dikaji semula dan dilihat supaya ia menjadi satu tanah yang ada harga. Tanah Rizab Melayu ni nilai dia rendah. Saya tak tahu pasal apa nilai dia boleh jadi rendah, sedangkan ia adalah tanah rizab yang sepatutnya bernilai tinggi lah sebab kita majoriti. Tapi tanah rizab Melayu ni boleh pula dalam masa yang sama dimanipulate
oleh setengah golongan. Mulanya diletak atas nama dia, lepas tu dijual pada China. Benda ni berlaku dekat Palestin. Benda ni berlaku dekat Sri Lanka yang jatuh pasal duk pinjam duit dekat China, dekat negara-negara macam Kemboja. Yang sebelum berlaku COVID ni, kalau kita tengok ada satu video yang menceritakan tentang macam mana masyarakat Kemboja tu terpaksa pula bersaing dengan orang Cina akibat tanah-tanah yang dijual oleh kerajaan. So benda-benda macam ni kesan dia besar tau. Mungkin yang mendapat kekayaan hasil daripada penjualan tanah dengan cara apa sekalipun, hanya kelompok dia sangat kecil. Tapi kita ni, masyarakat besar, kesan dia adalah pada masyarakat besar. Ini yang kita patut tengok, dan kita kena ada satu perbincangan dengan semua pihak. Tak boleh kita separate entity. Kita tak boleh satu orang politik cara orang politik. Ni bukan masa dia dah. Kita nak menuju negara maju dan kesan daripada COVID ni sendiri, sepatutnya semua orang melihat kepada satu jalan yang sama tanpa meletakkan pandangan yang berbeza. Sebab kita fight untuk semua orang, termasuk dari kita sendiri. Pasal industri ikan bila mana nelayan ni pada mulanya jual ikan, bercakap pasal Kuala Muda. Dan bila sampai satu tahap, industri pengangkutan, transportation pun kita tak ada. Industri transportation pun ataupun pengangkutan ni pun dipegang oleh orang Cina. Jadi sudahnya kita kalah. Sebab tu macam saya kata tadi lah, di peringkat awal penghasilan kita nak cari bahan mentah tu kita ada. Tapi masa di tengah tu kita tak mampu. Bukan tak mampu saya rasa, tapi kita tak melihat dia satu benda yang penting. Mungkin sebab kerja teruk ke, renyah ke, tak tahulah kan. Daripada segi duit mungkinlah kita tak ada. Sebab nak menggajikan orang supaya bekerja dekat satu kilang ni, macam Cina dia boleh bayar sampai 1,000, 2,000 lebih. Tapi kita ni mampu kita buat itu. So benda-benda macam ni lah yang menimbulkan kekangan kepada kita. Tapi dalam masa yang sama juga, berbalik juga kepada sikap kita jugalah. Kita lebih percaya kepada produk bukan Melayu. Kita sokong produk orang bukan Melayu sebab kita rasa Cina buat lagi bagus daripada orang Melayu. Benda ni lah yang jadi barah kat kita kan. Kita nak marah Cina 100% tak boleh. Kita tak boleh nak hari-hari nak kata Cina salah. Tak. Kita yang bagi peluang pada mereka, kita yang buka pekung kita kat mereka, kita yang buka selak kain kita kat mereka akan ambil peluang. Siapa-siapa pun macam tu. Malah kalau kita duduk di negara lain pun, kita melihat kepada kekurangan satu tempat tu, kita akan ambil peluang. Contoh macam kita duduk kat Amerika. Orang putih duk jual hot dog selama hari ni, tiba-tiba kita main bawa burger Ramly. Boleh jual. Maksudnya macam itulah juga yang berlaku kepada orang Cina yang melihat kekurangan kepada orang Melayu. Benda ni lah yang berlaku sebenarnya dalam masyarakat kita. Bukan kita tak ada orang yang melihat dan mengkaji tentang masalah ni, tapi biasanya mereka ni orang tak peduli. Kumpulan-kumpulan pemikir ni kebiasaannya tak dipedulikan dan diabaikan dalam sistem masyarakat. Tapi dalam sejarah membuktikan bahawa ketika zaman Pol Pot dah membunuh hampir separuh daripada cendekiawan Kemboja sebab dia takut kumpulan-kumpulan ni akan buat satu falsafah atau bentuk pemikiran yang akan mengubah masyarakat. Ini benda ni lah yang sepatutnya kita ambil pengajaran dan kita bawa balik. Dan kita selepas COVID ni, saya minta lah supaya semua pihak bergabung bersama-sama membangunkan Malaysia dengan apa yang lebih baik, khasnya untuk masyarakat Melayu lah. Kita ada produk, kita ada kempen BMF apa semua, tapi bila main dengan COVID ni tak BMF tak boleh pergi. Sebab sikap kita tu sendiri, kita tak ada satu pandangan atau pemikiran untuk bersatu padu dalam bidang ekonomi. Politik itu biasa kita berpecah belah sebab manusia ni ada falsafah pemikiran yang berbeza. Tapi dalam bidang ekonomi, nak tak nak kita kena bersatu. Suka atau tak kita kena bersatu. Saya ambil contoh, kalau kita ada 18 juta orang, contoh saja ni. Kita ada 18 juta orang Melayu. 1 juta orang Melayu ni berniaga. Dan 17 juta ni penyumbang kepada pembangunan ekonomi. Dan kalau kita tengok daripada segi rantaian tu sendiri, kalau semua kita baca, kalau kita 6 berapa juta?
8 juta. 8 juta tu adalah orang-orang yang terlibat dalam rantaian ekonomi tu sendiri. Agak-agak orang boleh kaya tak? Boleh kaya. Pakat-pakat boleh jadi tycoon. Kalau kita tengok China, kenapa China dia boleh maju? Sebab dia ada rantaian perniagaan. Dan mereka ni, China ni, dia tak ada masyarakat. Dia ada masyarakat minoriti. Tapi majoriti dia tu yang menguasai keadaan. Mereka tak menghalang industri kapitalis. Industri terbuka, pasaran terbuka. Malah mereka meraihkan. Cuma saya bukan nak cakap ekonomi kan. Tapi saya pun tak pandai ekonomi. Saya cakap terang. Saya tak pandai ekonomi. Cuma saya melihat kepada apa yang berlaku di China tu sendiri, sebenarnya patut kita lihat kepada sudut yang positif negara China tu. Macam mana rantaian perniagaan tu berlaku. Bayang China kita tengok dalam video hari-hari watch, kita duk tengok video dalam Facebook ni. Kita tengok macam mana China ni benda-benda yang tak masuk akal pun dia boleh buat. Kita bukan tak ada. Kita ada tapi dia masalah sikap. Kita kan tak ada MacGyver Malaysia. Kita bukan tak ada penternak yang berjaya. Kita bukan tak ada orang-orang yang menghasilkan produk pertanian yang baik. Kita bukan tak ada orang yang menghasilkan produk bioteknologi yang berjaya sampai peringkat dunia dapat emas apa semua. Tapi kita tak menghargai mereka. Kita rasa mereka, tak tahulah, saya tengok orang politik ni menganggap mereka ni macam satu ancaman masyarakat tu sendiri. Benda macam inilah yang menyebabkan ahli-ahli bijak pandai kita ni semua keluar. Kalau hampa tengok paper 3 bulan lepas dalam Metro Sinar Harian apa semua, yang sebut adalah lebih kurang 50 orang engineer Melayu yang duduk di Jerman. Kurang kot 50 orang yang duduk di Jerman. Hampa bayang kalau 50 orang ni yang bawa balik ke Malaysia, rasanya kereta yang ada sekarang ni lebih hebat daripada apa yang berlaku dekat Proton apa semua. Tapi masalah Malaysia sebab rantaian ekonomi tu dah tersekat. Dan masalah sikap kita sendirilah. Benda-benda macam inilah yang terjadi. Kalau hampa pergi Indonesia, kenapa Indonesia dia tak pernah kecoh pasal industri makanan? Dia memang kita akan tengok, kita kata dia miskin, negara dia tak maju mana. Negara dia populasi besar, masyarakat pun pemikiran dia macam low class. Selalulah orang Malaysia suka cakap macam tu. Tapi kalau hampa biasa pergi ke Indonesia dia tak ada masalah makanan. Malah makanan dia murah. Macam juga kalau hampa pergi ke Bangkok. Hampa tahu satu set yang kita duk makan kat Malaysia ni, satu set tom yum tu untuk 10 orang, saya makan baru dalam 150. Dengan ikan, dengan somtam, dengan sayur, dengan telur dadah, dengan ikan masak merah, baru 150. Tu yang berlaku kat Thailand. So depa boleh buat hidup dalam satu komuniti yang tak perlu risau sangat pasal makanan. Tapi kita ni sebagai bangsa majoriti, kita terpaksa risau pula makanan. Apa jadi kat kita ni? Sedangkan duk tanam padi orang Melayu yang buku Cina. Bila datang Faiza tu barulah. Tapi lepas tu ada pula orang kata Faiza tu kan Melayu. Tak masalah, dia hak Melayu buat apa? Hak kita ni hak Melayu ni. Kalau nak tengok yang kaya-kaya DKA dengan DKK, yang pure blood Melayu pergi mana? Ini saya cakap, kita ni bangsa Melayu, kita kena hidup Melayu, kita kena perjuangkan bangsa kita apa semua. Tak, cerita dia, logik dia ialah, realiti dia ialah, yang bukan pure Melayu ni lah yang duk perjuangkan orang Melayu sebenarnya. Tapi kita ada certain group yang ni mamak, ni half blood clean, ni half blood Cina. Come on lah, kita semua orang Melayu kot, tak kisahlah dia mix tak mix kan. Kenapa kita nak kena ada sikap yang macam tu? Patutnya kita kena, masalah orang Melayu ni, kita tak mau mengambil sikap positif. Kita tak mau adapt. Kalau hampa tengok mamak, mereka ada persatuan mamak tau. Malbari ada persatuan Malbari. Mereka ada persatuan. Mereka hidup dalam komuniti mereka sendiri. Mereka kaya lah. Hampa pernah tengok mamak miskin? Ada lah dekat Penang apa tu. Tapi majoriti kalau hampa tengok mamak, yang komuniti dia kecil ni, ada persatuan Kimar tu. Dan itu India Muslim Persatuan Kimar tu, dan persatuan mamak ni, mereka semua kaya. Dan mereka menguasai jalur makanan, jalur industri itu sendiri. Kita apa penguasaan kita dalam bidang industri makanan? Kita menghasilkan, tapi kita tak membuat produk tu sampai jadi. Itu yang berlaku kat kita lah. Sejarah Malaysia telah membuktikan bahawa pada satu ketika dulu kita pernah bertumpu kepada industri pertanian. Malah kita pernah dianggap sebagai negara pertanian yang berjaya menghasilkan produk makanan dan tak gaduh mengimport makanan sangat. Tapi bila sampai satu tahap, bila nilai tanah tu naik,
maka orang Melayu pun berlumba-lumba untuk beli tanah, untuk jual tanah lah. Dan orang-orang politik kita pun mengambil kesempatan untuk jual lah tanah ni, buat macam-macam lah. Dan sudahnya kita tak dapat apa. Ni nak jadi cerita ni, bila jadinya COVID ni, tanah dekat Hulu Langat yang PKR nak jual tu tak jadi. Tu Allah Ta'ala nak lindung. Tu baru satu isu. Macam mana isu negeri-negeri lain yang beratus ribu ekar dijual untuk siapa? Bukan untuk kita. Sedangkan tanah yang sepatutnya digunakan untuk pertanian ni tak digunakan dengan baik. Kita juga tak ada satu komuniti. Kita ada persatuan-persatuan peniaga, persatuan-persatuan petani, tapi sudahnya tak ke mana kan. Kita ada farmer, tapi farmer pun tak mampu nak bawa produk-produk kita ke luar negara. Mereka bawa setakat yang boleh saja. Jadi saya mohonlah sekali lagi supaya siapa-siapa yang tengok video ni, khasnya kawan-kawan yang mungkin bekerja dengan mana-mana kementerian ataupun mana-mana ahli politik, buatlah satu cara ataupun bentukkanlah satu pasukan untuk melihat semula keadaan yang berlaku pada masa ini. Saya duk baca satu post, dia kata selepas COVID ni, dalam tempoh 10 tahun akan ada satu lagi wabak yang akan berlaku. So, jadi apa persediaan kita untuk 10 tahun akan datang? Ni saya baca kat mana saya tak ingat. Daripada SARS ke H1N1 ke apa semua tu, semua pandemik berlaku dalam tempoh 5 hingga 10 tahun. Jadi apa persediaan kita dalam tempoh tu? Kalau kita dengan sikap yang ada sekarang ni, kalau apa baca dalam sejarah Perang Dunia Kedua, apa baca buku Lord of the Ring, dia cerita tentang seorang tycoon bernama Tan Kaki. Tan Kaki ni dia kaya, dia mulanya dia ada 3 buku pasal Tan Kaki . Dikaji oleh C.F. Yong. C.F. Yong ni yang menulis tentang Kuomintang. So C.F. Yong ni dia buat satu kajian tentang siapakah Tan Kaki. Tan Kaki ni seorang orang biasa yang buka kedai basikal apa semua. Kemudian dia buat pinjaman dengan Persatuan Cina ni. Kemudian dia buat lombong lah. Bila dia buat lombong, lama-lama sekitar tahun 30-an, dia nampak potensi getah. Dulu ni saya nak cerita pasal potensi. Cina ni dia ada satu kemahiran, dia boleh baca, dia boleh predict masa depan. Yang mereka ni mungkin mereka banyak membaca ke apa semua, sebab mereka kan bangsa yang bertamadun. So mungkin mereka nampak lah. Tan Kaki ni pada tahun 30-an bila W.M. Ridley yang main tanam getah kat Malaysia ni, dia nampak benda tu. Tan Kaki ni tanam getah, beli tu getah banyak-banyak. Kemudian berlaku kemelesetan ekonomi tahun 38. Tapi dia survive lah. Dia hidup sebab dia bukan saja bertumpu pada getah, tapi dia ada bisnes-bisnes lain. Lepas tu bila masuk sekitar tahun 40-an, di ambang peperangan tu, getah ni menjadi satu komuniti yang sangat diperlukan oleh satu dunia. Jadi Tan Kaki ni tiba-tiba jadi billionaire. Sampailah tempoh perang malah Tan Kaki ni adalah seorang, seingat saya lah, dia ada buat satu foundation. Dia adalah orang yang bertanggungjawab kepada satu persatuan, di mana persatuan ni memberi bantuan kepada semua orang Cina yang berada dekat Johor dan Singapura lah. Punya power Tan Kaki ni. So tradisi tycoon ni sampai hari ni ada. Dan Tan Kaki ni dia buat satu bisnes. Saya tak ingat lah, saya dah tak ingat. Dan bisnes tu dia gagal. Tapi dia hanya kehilangan lebih kurang 20 juta pada masa tu lah. Lebih kurang tahun 50-an tu dia hilang lebih kurang 50 juta. Tapi dia tetap hidup dalam keadaan kekayaan pasal dia asingkan duit bisnes dengan duit peribadi dia. So, Tan Kaki ni kekal sebagai seorang tycoon yang sangat diingati oleh masyarakat Cina. Sebelum Perang Dunia dia dah tolong, selepas Perang Dunia pun dia dah tolong. Kalau hampa tengok Cina kat Malaysia ni, contoh macam bidang e-game lah, yang Sadiq duk cerita e-sport tu, ni dah lari cabang lah. Cina ni dah bawa semua teknologi tu ke Malaysia. Dan semua benda yang berlaku kat Malaysia ni, teknologi ke, apa industri ke, Cina dah bawa main dulu. Barulah kita yang orang Melayu ni baru nak ikut. Tak tahulah, dulu ada juga Mara kan. Tapi Mara dah lingkup ni lah. Sepatutnya Mara tu menghasilkan orang Melayu yang cerdik pandai dalam bidang perniagaan, yang tahu macam mana untuk melihat meramal industri, revolusi, apa-apa berkaitan dengan ekonomi yang bakal berlaku dalam masa 10 tahun. Balik pada cerita DEB tu, bila DEB dilancarkan, perkara pertama yang dibuat oleh Tun Razak sendiri pun kalau hampa pasal ialah Felda lah. Lepas tu Net Felcra, dan banyak jabatan-jabatan berkaitan dengan pertanian dibangunkan. Dan semuanya ini adalah untuk menghasilkan satu industri bagi membantu orang Melayu.
Tapi last kali bila Felda dah ada duit, Felcra dah ada duit, dah kena solak. Lalas semua kena kencing lagu tu saja. Itulah benda ni lah masalah kan. Kita cerita macam-macam teori, kita cerita macam-macam situasi, macam-macam keadaan, baik dan buruk pada satu-satu sejarah. Akhirnya ia berbalik kepada sikap, iaitu kita tak pernah fikir pasal bangsa, kita lebih fikir kepada diri kita sendirilah. Dan cerita nak bawa produk kita ni pun satu masalah juga, bila mana persatuan bukan kata persatuan makanan, apa saja persatuan yang ada dekat Malaysia ni, taiku dia semua Cina. Kenapa kita tak boleh pergi? Tu saya macam pelik kan. Kenapa kita tak boleh ada satu persatuan yang boleh bawa produk-produk kita ke luar negara? Banyak benda yang kita kena fikir balik, kita kena duduk berbincang, cari satu solusi macam mana kita nak tolong bangsa kita lah. Dan saya tak menyalahkan sangat. Bukanlah saya tak menyalahkan sangat. Kalau kita tengok sudut positif apa yang berlaku pada tahun 80-an, bila mana Tun mula memajukan Malaysia, kita tengok ada beberapa taiku-taiku Melayu yang tiba-tiba naik jadi kaya sampai sekarang lah. Tapi kebanyakan mereka pun taklah bertumpu kepada bidang makanan. Cuma macam Syekh Mokhtar kot yang banyak masuk dalam bidang industri makanan lah. Tapi taiku-taiku lebih pada produk-produk lain lah. Tudahan dia ialah apa yang akan berlaku dalam masa 10 tahun kepada kita, itu adalah atas kita sendirilah. Dan saya tak kisahlah kalau ada siapa-siapa nak mungkin saya berminat untuk join mana-mana grup yang think tank untuk berfikir tentang masalah ni lah. Saya suka benda-benda macam ni. Macam mana kita nak selesaikan masalah masyarakat. Kita hidup tak lama bang kan. Kita hidup dekat lagi 10-20 tahun lagi kan. So apa sumbangan kita pada masyarakat? Bukan kita harap imbalan ataupun pujian daripada manusia kan. Tapi kita niat kerana Allah Ta'ala. Aku tolong bangsa aku tolong negara aku. InsyaAllah Allah akan balas balik kita dekat sana. Saya fikir tu je. Nak kata susah, saya pun susah juga. Bukan tak susah kan. Walaupun kerja kerajaan semua, walaupun saya tulis buku macam ni. Tapi mana ada dekat dunia ni, kecuali dekat orang putih lah, negara mereka. Kalau hampa tengok filem-filem macam The Beautiful Mind tu, cerita seorang ahli sains, cikgu fizik tu, dia pun tak kaya. Albert Einstein pun tak kaya. Setiap 10 hingga 20 tahun, apa yang kita buat itu impact dia akan berlaku, akan dirasai oleh masyarakat 20 tahun akan datang. Macam Itali, mereka dah kecoh, mereka kata COVID ni dah membunuh satu generasi. So efek dia apa? Kesan dia tu apa? Macam kita berlaku COVID macam ni, 10 tahun daripada COVID ni, selepas selesai masalah ni, apa akan jadi pula? Apa yang kita dah ambil? Kita ambil pengajaran. Apa tindakan kita buat untuk kita menepani pula masalah seterusnya? Kita tengok Jepun. Bila jadi tsunami, apa mereka buat? Mereka rekod macam-macam. Itu kesan berlaku lah. Dan mereka dah bersedia. So kita kena ambil pemikiran yang sama. Kita kena bersedia daripada sekarang. Kita kena tengok apa yang akan jadi dalam masa 10 tahun daripada sekarang. Tak kisahlah, saya tak pedulilah main parti politik mana pun. Kalau berjuang untuk masyarakat, berjuang untuk agama bangsa negara, saya akan join. Jadi matlamat dia adalah untuk masyarakat. Macam tu juga dengan mana-mana persatuan NGO apa-apa. Kalau ada lah, saya ni tak aktif sangat nak join. Saya pun tak tahu, saya dalam dunia saya kan. Dunia saya yang kecil tu, dunia sejarah saya tu, dunia saya kecil. Jadi kadang-kadang tu saya banyak tertinggal informasi-informasi daripada luar. Sebab tu saya nak involve dalam mana-mana kumpulan macam ni. Bukan tak teringin, tapi saya tersekat lah dengan keadaan saya macam ni. Dulu kita ada bantuan untuk petani-petani. Dan di Pahang ni kita ada tanah yang begitu luas. Dan kenapa Pahang ni dan disebabkan tu lah, bukanlah disebabkan tu Pahang ni ada feather yang paling banyak dekat Malaysia, selain pada Johor lah. So kita ada negeri yang mempunyai tanah yang begitu luas, tapi kita tak manfaatkan dengan sebaiknya. Masa pembukaan Felda tu sendiri, kalau dalam rekod tahun 70-an, berlaku krisis makanan di Pahang. Mereka tak ada beras. Jadi tindakan berhenti besar pada masa tu, Sesat Pahang pada masa tu, ialah membuka kawasan pertanian khasnya untuk bendang ni. Dan mereka buka untuk semua orang. Dan sebab tu orang Kedah ni punya ramai dekat belah Nenasi tu. Sampai nama tempat pun nama Nenasi. Dan sampai hari ni lah, tanaman beras tadi tu mampu menampung semua orang di Pahang. Tu benda macam ni lah kita kena tengok.
So dia bermula dengan kerajaan. Kalau kerajaan tu fikir baguslah masyarakat. Dan memang tugas kerajaan ialah mengenyangkan perut rakyat. Jadi kepada kawan-kawan, banyak benda yang kita kena tengok dalam masalah rantaian makanan, dalam rantaian industri ni. Industri pembungkusan tu kita tak ada player-player Melayu. Jadi saya pula melihat kepada rantaian tu sendiri. Kita ada 3 lapisan. Kita ada pengeluar, pembuat dan pembeli lah. Tapi di tengah tu kita tak ada. Benda ni yang sangat menjadi masalah dekat kita. Sebab beli semua orang boleh beli. Nak buat ni tak apa orang. Nak tanam, banyak orang boleh tanam. Tapi banyak cabang juga kita kena tengok. Sejarah telah membuktikan bahawa tanpa sistem yang betul, sesebuah negara akan jatuh kepada satu golongan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.